Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada Stadion 2011 iaitu Muhammad Fazli Merosli, Wan Ahmad Badius Zaman dan Muhammad Amin Hamidi kerana sudi menghadirkan diri untuk program kita pada malam ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru-guru pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 kerana juga turut menghadiri dan menyertai program kita pada malam ini yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling yang bertajuk Strategies of High Performing Students. Itu saja daripada saya. Terima kasih. MC jemput siapa MC? Untuk present dulu. MC jemput siapa dulu MC? Siapa yang first ni? Ni First Wahmat presenter. Wahmat lah. Okey, tak apa. Silakan Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pertama sekali abang nak test suara dulu. Semua boleh dengar ke suara abang? Semua boleh? Dengar. Suara okey, suara okey. Okay, good. So first and foremost, probably abang just nak start dengan pengenalan diri abang. Nama abang Wan Ahmad Badius Zaman. Usually orang panggil abang Wan, atau dekat STAR dulu orang panggil abang as Wambat. Abang dulu Australia. Tahun abang belajar sama dengan abang Fazli juga, abang Peli, 2017 sampai 2011. Masa dekat STAR dulu, abang pernah jadi Kapten Kriket, Presiden Badar, KRS abang tak ingat apa jawatan abang, Prefect, and ada jawatan saya abang tak ingat lah. So, after abang belajar dekat STAR, abang sambung belajar di London, City University of London. And then sekarang abang bekerja sebagai consultant di Deloitte Consulting. Okay, so sedikit sebanyaklah pengenalan buat diri abang. So kalau tengok daripada perjalanan hidup abang, nampaklah flow dia macam daripada SBP pergi ke pre-university, and then daripada pre-university pergi ke universiti luar negara, and then lepas tu belajar, lepas tu bekerja. Okay, so when it comes to success story, abang boleh katakan alhamdulillah adalah kejayaannya tu. Tapi dalam kejayaan yang orang nampak daripada apa yang abang ceritakan tadi, ada jugalah dia punya usaha, step by step apa yang kita kena buat untuk kita capai daripada satu level ke satu level yang lain. Okay, so kalau abang nak mulakan daripada abang STAR dulu. So when it comes to success lah, sorry kalau abang campur BMBI sikit sebab abang terbiasa cakap BI. Okay, so when it comes to success, ada banyaklah kriteria yang adik-adik kena tengok untuk adik-adik faham macam mana nak capai daripada point A, daripada titik A ke titik B. And cadangan abang, bila kita nak letakkan nilai kejayaan tu bergantung kepada individu tu tersendiri. So macam kalau abang nak reflect diri abang dulu, macam dekat masa abang dekat STAR dulu, bila nak set goal, abang akan set goal abang, masa abang form 1, apa yang abang nak buat. Masa form 2, apa yang abang nak buat. Masa form 3, apa yang abang nak buat. Masa form 5, kalau macam kita orang masa form 3 ada PMR, masa form 5 ada SPM. Apa target abang pada masa tu? And then lepas tu pula, lepas daripada STAR, kat mana abang nak pergi? So, untuk kita set perjalanan kita, seeloknya kita tahu 2 atau 3 step depan kita. So, it's not so much about kita tahu perjalanan hidup, okay, dalam masa 10 tahun aku nak jadi macam ni. Dalam masa 20 tahun aku nak jadi macam ni. Abang tak maksudkan kita kena set goal jauh macam tu. Tapi seeloknya, when it comes to mencari kejayaan tu diri, seeloknya adik-adik letak kejayaan tu dalam masa yang terdekat dulu. So itu yang abang panggil sebagai kita letakkan goals, short term goal, medium term goal and also long term goal. So bila letakkan goal yang macam tu, at least adik-adik akan tahu kat mana adik-adik nak capai daripada waktu sekarang. Katalah contoh macam adik-adik sekarang masa form 1, apa adik-adik nak capai habis daripada form 1 tu, apa target adik-adik. Okay, so apa yang abang boleh kongsikan dekat sini daripada sukses tu, abang akan letakkan dalam 3 kategori lah abang panggil.
tengok daripada masa lampau, tengok kepada masa sekarang, and tengok kepada masa depan. So, bila kita tengok kepada masa lampau adalah kita tengok kepada diri kita sendiri. Tengok kat mana kita ada sekarang, apa yang kita pernah buat, apa kita punya kelebihan. Kat situ yang abang panggil sebagai refleksi diri untuk masa lampau. And then bila masa depan pula adalah macam abang cakap tadi, goals. Kita kena target apa goal kita dalam masa terdekat. Masa form 2 apa target goal kita, apa semua. So kalau macam abang dulu, kalau abang cara abang set goal abang lah. Ini daripada cikgu kita orang dulu masa abang form 2. Ustaz Mokhtar. Ustaz Mokhtar akan letakkan kita orang, goal kita orang untuk tengok daripada segi Jerry. So JERI, J untuk jasmani, emosi, rohani, intelek. So sebolehnya kalau lah macam adik-adik macam ambil masa 10 minit untuk setkan, okay, daripada segi jasmani apa yang aku nak capai dalam masa setahun ni. Daripada segi emosi apa yang aku nak capai dalam masa setahun ni. Daripada segi rohani and daripada segi intelek juga. So daripada segi itulah kita boleh compare kat mana kita nak pergi. Sebab itulah pentingnya juga untuk kita tahu. Bila kita ada goal depan kita, ini pula merujuk kepada another step abang tadi, yang abang cakap masa lampau, masa sekarang dan masa depan. And masa sekarang itulah yang kita ambil untuk kita form and activities atau kita susun aktiviti kita atau hala tuju kita untuk capai ke masa depan kita tu. Okay, abang rasa banyak lah tu. So kalau yang pentingnya lah bagi abang adalah abang ulang balik, first, tahu kita punya goal kita. Dua, semak balik diri kita macam mana. And ketiga adalah kita form activities untuk kita capai ke target goal kita. Contoh yang abang boleh bagi, macam abang masa form 1 dulu, daripada segi jasmani, abang yang paling pendek dalam batch abang. Kalau tak percaya, tanya abang Fazli. So, goal dia simple je. Bila ada adik dengar, abang kata abang paling rendah dalam batch abang, kalau daripada segi jasmani, adik-adik rasa orang paling pendek boleh ke jadi sprinter sekolah? Budak yang paling pendek dalam batch boleh ke jadi long distance runner? Obviously kalau adik tengok daripada segi macam tu, memang orang kata, alah kau ni dah pendek, kau memang tak boleh lah lari jauh apa semua. Tapi sebab itulah pentingnya kita set goal kita. So masa abang form 1 lagi, abang dah set goal kat diri abang. By the time abang form 5, abang sepatutnya dah boleh lepas sukantara. Kalau dekat start memang ada sukantara kan daripada form 1 sampai form 5. Target abang setiap tahun akan lepas sukantara. And by form 5, abang sepatutnya dah boleh cuba untuk complete 5 km. Goal abang masa simple je. Kalau abang boleh buktikan kat diri abang yang abang boleh complete 5 km masa abang form 5, dan abang dah capai goal jasmani abang. Daripada segi tinggi, target abang kalau boleh setiap tahun abang nak naik 10 cm. So adalah proses macam mana abang nak naik tinggi tu. Jaga makan, buat aktiviti ataupun macam sukan yang memang untuk tinggikan diri. So benda yang simple macam tu pun, goal yang simple macam tu pun, kalau adik-adik tahu kat mana adik-adik ada sekarang, macam mana proses atau usaha untuk adik capai ke goal tu, insya-Allah sampai juga ke situ. Okay. So abang stop dulu, abang pass ke abang Peli, abang Fazli untuk teruskan. Hello, Assalamualaikum. Ada MC ke kita terus je ni jalan? Terus je cikgu? Terus, okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana invite saya lah. So, firstly pengenalan diri, dengar test mic sikit. Dengar, okay. Thank you. Terima kasih Abang Wan. Okay, pengenalan diri lah macam Abang Wan tadi. So, nama Mak Fazli bin Rosli. Orang panggil kat sekolah biasanya Peli. Kenapa Peli tu? Itu session lain lah. Panjang sikit cerita dia. Perjalanan tu dari kat start dari Star juga. Dari form 1 sama dengan Abang Wan. Masuk first day daftar pun dah nampak dia. Nak kata pendek lebih kurang tinggi Abang Wan kat masa tu. Tapi dia naik terlebih. Tak tahu dia makan apa. Lepas tu pergi ke Intech untuk preparation nak ke US. Alhamdulillah dapat sponsored by Petronas.
and then terus ke University of Tulsa US untuk ambil Petroleum Engineering, and now balik pada Petronas balik sebagai engineer lah di Petronas. Okay, perjalanan dia. So malam ni tak tahu berapa banyak masa abang ada, tapi abang cuba cakap lah untuk 5 perkara. Macam yang ada malam ni form 1 dengan form 2. So mungkin korang tak fikir lagi pasal kerjaya. So apa yang korang fikir, besok aku nak main bola petang. Kan? Kalau dekat dorm lah. Besok aku ada kerja sekolah. So benda macam tu difahami. Memang semua orang faham, tak ada masalah. Korang allowed, adik-adik allowed to feel like that. Untuk rasa macam tu, untuk fikir macam tu. Sebab ini masa korang. Korang belum rasa lagi nak cari kerjaya. Ada 3 tahun lagi, ada 4 tahun lagi aku nak fikir apa. Tapi di samping tips-tips yang abang bagi, abang ada tambahan 4 atau 5 poin lagi lah. Okay, so untuk malam ni abang cuba nak cakap untuk keseimbangan co-curriculum dengan akademik dalam kelas. So apa co-curriculum? Orang selalu pandang co-curriculum sport je. Kan? Tapi sebenarnya it's more than that lah. Lebih daripada tu. Apa co-curriculum ni? Dia aktiviti, any aktiviti luar kelas sebenarnya. Any aktiviti korang buat luar kelas, semua dikira sebagai co-curriculum. So macam abang, personally abang tak power cabaran lah. Batsman, kriket ke kan, bola ke, bola-bola swing semua dia boleh buat. Abang swing lah tapi jauh sikit. So, apa abang buat masa tu? Main memang main. Riadah petang kita main, bola main, even for inter-house semua main je. Tapi, apa yang abang find that I can go, boleh fokus in ialah KRS masa tu. So, bila kita dapat satu peluang, kita buat sehabis baik lah. Masa tu abang dapat peluang mewakili sekolah dan seterusnya mewakili state sampai ke national. So, Alhamdulillah, I did it well lah. Okay, so, poin pertama, co-curriculum, anything benda yang luar kelas. So, not necessarily sport. So, apa yang abang nak tekankan kat sini, kita do the basic things right. So, maksudnya apa? Benda, kalau kita dapat peluang apa pun, grab dia peluang, pegang peluang tu dan cuba buat sehabis baik pada peluang yang sama. Sebab peluang tak akan datang selalu lah. So ada peluang kat kita teruskan make full use of the peluang. Okay? Which means membawa kita pada satu kata-kata bekas pengetua staf nak cakap lah. Encik Muhammad Ghufri. Dia selalu gunakan frasa ni paling famous, BYB Square. Apa BYB Square tu? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okay, sekarang mana tanya? Boleh. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. So apa maksud betulkan yang biasa, biasakan yang betul? Ada orang terlepas ni masuk lah kot. Ada yang tak mute mic. Okay, aku teruskan So apa Luqman Muhammad Hazli boleh mute mic ke? Okay, thank you. Okay, kita teruskan. So apa BYB Square ni? Betulkan yang biasa, biasakan betul. Maksudnya, okay, Mak nak tanya. Korang pergi prep, siapa yang dah sempat prep lah. Pergi prep untuk apa sebenarnya? Untuk tidur? Untuk sembang dengan member? So prep ni, masa yang terbaik untuk buat kerja sekolah. Betul tak? So, yang biasa kita buat ialah sembang ataupun tidur malam lah, especially kan. Kena pula prep Ahad pagi ke, orang dah mengantuk kan, inspection. Kena pula prep kan. So itu benda yang kita kata biasa. Tapi adakah benda yang biasa kita buat tu betul? Tak berapa nak betul. So kita betulkan yang biasa dulu. So do the basic things right. Betulkan yang biasa. Dah biasa, kita dah betulkan yang biasa tu, biasa aku pergi masuk Zoom meeting 10 minit lambat tak apa. Tapi betul ke benda macam tu? Tak betul. So kena betulkan yang biasa. Betulkan yang kita rasa 10 minit lambat tu betulkan. Maksudnya masuk bila? Masuk kena tepat, cikgu dah tunggu, prep kena buat kerja. So benda-benda macam tu, benda-benda tu nampak kecil. Tapi bila dia start sikit demi sikit, after 30 days dia akan jadi habit kita. Semua jadi. Okay? So benda kedua, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Abang, even though abang tak wakil sekolah untuk kriket ke bola or anything, tapi petang abang riadah. Abang bukan petang pergi belajar, pergi kelas tiba study, tak. Petang main bola main. Inter-house Piala Muhibah main. Dapat nombor 3. Inter-house main kriket main. Dapat first. Bahas BM dapat first. So apa peluang kita ada, kita tak
not that good nak compare dengan member. Member lagi power, boleh pakai sekolah, anything. Tapi apa yang kita dapat peluang tu gunakan sehabis mungkin lah. Okay. So itu yang nombor 2. Siapa ni? Danny. Danny boleh mute mic ke? Okay, kita sambung. Yang ketiga, find your drive. Apa maksud find your drive tu? Apa motivasi kita untuk berjaya? Macam abang, motivasi abang untuk berjaya ialah family. So untuk orang-orang yang tak berapa nak senang, Danny ni boleh mute mic ke? Mengganggu sikit lah. So, Danny nak kasi orang sikit ayam ke? Hello Danny. Boleh. Cikgu boleh mutekan Danny cikgu? Ke dia kena mute sendiri? Kalau punya chicken. Habis. InsyaAllah. Cikgu Riza tolong mute kan semua student tu boleh. Mute, okay. Okay, thank you cikgu. Okay, kita sambung. Yang ketiga, find your drive. Apa drive tu? Apa motivasi diri kau untuk berjaya? Macam-macam lah. Ada orang, saya nak jadi engineer, saya nak jadi doktor, saya nak jadi accountant. Boleh, tak ada masalah. Itu kita punya motivasi diri. Abang personally, abang ada drive-drive macam tu. But personally, drive abang ialah family. Family abang tak berapa senang. So anak ayah driver, mak tak kerja. Abang-abang atas pun tak semua yang sampai, tak ada yang sampai universiti. Abang orang pertama dan family yang sampai universiti. So drive abang ialah family. Abang tak nak family susah. Kita dari kampung dapat chance pergi STAR. Bila Google tengok, STAR nama besar sebenarnya, one of the top school dalam Malaysia. So rugi kalau kita sia-siakan. So bila masuk itu drive abang. Okay, aku datang dari susah, datang naik Saga, tengok kereta orang lain semua Merc, Alphard semua, you name it lah, semua ada. Yang biasa. Tapi kita masuk. Cikgu pun Ada sama je? dengan kamu Fazli, sama kita sama. Sama lah cikgu. Kita sama. Cikgu susah kak. Tapi cikgu lepas masuk kita nampak ada arwan lah. Ingat lagi arwan. So kita masuk tu memang rasa diri ni rendah sangat. Rasa kecil lah. So untuk yang sama sekapal dengan abang ni, jangan rasa macam tu. It's okay for you to feel that at first, tapi jangan layan perasaan tu lama sangat. Sebab apa? Sebab apa orang kata STAR ni, di sini kita bermula. Kat sini lah abang mula. Dekat STAR ni abang mula. Mula apa? Mula cari diri sendiri. Abang mula tahu apa potensi diri. Aku boleh pergilah. Apa beza aku dengan diorang? Diorang datang je naik Merc. Datang sana, makan tray sama, pinggan sama, schedule sama, pergi prep sama, slipper pun kena rembat sama-sama. So, sama je. Dah masuk tu, kita on equal ground orang kata. So apa yang membuatkan aku tak boleh berjaya macam diorang? So boleh. Peluang ada, cikgu semua bagi opportunity yang sama, belajar dan kelas yang sama, ilmu kita dapat sama. So apa yang bezakan? Kita nak ubah ke tak? So abang ambil that chance. Aku tak nak family aku susah. Biarlah susah tu stop kat aku. Aku tak nak lepas aku, anak-anak aku pun susah. Aku tak nak lepas aku dah besar, family aku masih susah. Born poor, anda dilahirkan miskin, bukan salah anda, bukan salah adik-adik. Tapi if you die poor, itu yang masalah kita. Maknanya kalau dilahirkan miskin, bukan salah kita. Memang dilahirkan macam tu. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, itu masalah kita. Apa usaha kita nak ubah nasib kita, nasib keluarga, nasib mak bapak kita. So itu abang punya drive. Abang bawa benda tu, aku tak nak susah, aku tak nak susah. Tapi adakah abang berjaya terus straight, smooth je? Tak. Macam abang cakap, abang pun ada setback. Abang end Form 1 sebagai first dalam batch. Masuk Form 2, bulan 2 patah tangan. Cuti sebulan. Bulan 3 ada ujian. Nombor 40. Fail science. Tak pernah orang nombor 1 dalam batch the year masa Form 1. Form 2 terus nombor 40. Fail science pula tu. Kan? So member dah start pandang, kenapa kau jatuh teruk sangat? Kita sendiri pun dah rasa, asal aku fail science lah? Sebab sebulan yang tertinggal tu. So kita dah takut ni tahun depan nak PMR. And abang habiskan Form 2 tak dapat masuk top 30 atau top 20 pun.
maintain bawah tu. So apa abang belajar dari situ? Itu semua rintangan. Setiap orang akan ada cabaran dia masing-masing. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi adakah itu tempat sepatutnya kita stop? Tak. Rintangan biasa lah. Cikgu dah kerja pun ada masalah. Kita dah kerja pun ada masalah. Bos minta kerja, malam-malam suruh buat kerja. Semua ada masalah sendiri. Tapi macam mana kita keluar dari masalah tu? Kalau satu masalah macam tu pun tak boleh nak settle, macam mana kita nak adapt lagi 20-30 tahun ke depan. So abang cari cara belajar dengan member, minta apa extra time ke apa, tanya cikgu soalan, apa yang sebulan bertinggal abang kecap balik. So alhamdulillah form 3 PMA 8A. And then kita continue from there. So kegagalan tu tak salah, tapi kita salah kalau kita tak belajar dari kegagalan tu. Rugilah. Sebab kegagalan tu our best friend. Member kita yang paling baik. Dia tak ada puji tiap hari pun. Dia kata, kau yang busuk lah. Tapi bab tolong dia datang dulu. So abang fikir kegagalan tu dia macam best friend sebenarnya. Dia best friend kita. Kita akan belajar banyak kegagalan daripada kita berjaya. Kita berjaya, kita tak belajar pun. Sebab okay aku dapat. Tapi bila kita fail, kita belajar. Aku tak nak fail the second time. So kita belajar, ambil pengajaran daripada failure tu. Okay, itu yang ketiga. Itu yang keempat. Yang kelima, back to academic versus co-curriculum. Adakah ia versus berlawan? Tak. Academic with co-curriculum sebenarnya. So, dalam pada kita belajar, carry sekali co-curriculum. Tak salah. Anything dalam co-curriculum. Anda adik-adik power bahas, pergi. Power debate, go. Carry apa yang korang power tu, bawa. Sebab benda-benda tu akan mengajar kita. Korang power dalam bahas. Benda tu akan membantu korang untuk presentation yang bagus masa kerja nanti, masa universiti. Korang power dalam sport, buat badan jadi aktif. Dah masuk kerja pun mesti ada satu yang boleh main sport. So setiap benda tu ada advantage sendiri. Tak kata patut tinggal. Sampai form 5 nak kena bawa pun, carry. Best abang, captain cricket, captain basket, captain rugby, semua straight. So benda tu possible. Bukan possible. Tak, bukan orang kata kau kena pilih salah satu. Kau nak power sport je. Academic tinggal. Tak. Sebab itu guna kita bagi masa. Kita untung dekat sekolah asrama ni lagi untung sebenarnya. Sebab kat rumah lagi banyak banyak lagi gangguan lah. Macam korang kat rumah sekarang kan. So korang nampak gangguan kat rumah sini. Ada adik datang nak rembat phone. Ni masa PKP. Kalau tak PKP asyik keluar rumah. So kat rumah lagi banyak gangguan. Bila masuk asrama sebenarnya, itu yang kita kena gunakan. Masa yang ada tu. Petang riadah. So abang even masa form 5 dapat straight A pun, interviewer tanya apa rahsia kejayaan. Orang lain semua, saya rahsia kejayaan saya macam ni. Abang cakap tak ada. Honestly memang saya tak ada. Saya punya apa rutin harian saya lah, saya gunakan masa yang ada tu sebaik mungkin lah. Prep, buat kerja-kerja. Dah habis kerja kau nak sembang, nak tidur, lantak korang lah. Cikgu pun tak marah. Sebab korang dah gunakan masa tu sebaik mungkin. And you deserve some rest, some break. Penat, rehat. Tapi jangan kerja tak siap dah tidur. Kan? So gunakan masa yang ada dalam kelas, time cikgu ajar fokus lah. Dengar apa? Kita pun tak ada tuition. Kelas tambahan adalah biasa. Tapi kita pun tak ada tuition. Kita tak ada tuition luar macam orang sekolah mendengar biasa member dekat rumah kan. Kita tak ada tuition luar. Tapi apa yang ada dalam kelas, apa yang kita ada sekeliling kita, guna yang terbaik lah. Cikgu penat buat latih tubi lah, kelas tambahan. Sebab kawan-kawan kita kat rumah tak dapat akses yang sama macam kita dekat asrama. Satu, cikgu-cikgu kita pembuat soalan, penanda kertas. Cikgu-cikgu diorang bukan tak ada tapi tak ramai macam tu. Kita boleh kata every subject, matematik, BM, BI, mesti ada cikgu dalam SBP yang penanda kertas ataupun pembuat soalan. Kat situ advantage kita. Tapi rugi lah kalau tak ambil. Okay, so to recap, pertama sekali, co-curriculum dengan akademik boleh berjalan sekali. Tak perlu pilih salah satu. Tapi
tips dia paling penting kena pandai bagi masa. Yang apa, pandai bagi masa and gunakan peluang yang ada. Even ada satu peluang pun, if you make full use of it, korang akan berjaya. Jangan risau. Form 2 korang tak fikir kan. Tapi bila korang form 3, korang form 4, korang akan ingat apa abang cakap. Okay. Yang kedua, BYB square. Betul ke yang biasa? Biasa ke yang betul? Abang harap kalau korang ingat lagi, korang dah besar nanti, oh dulu abang ni pernah cakap pasal BYB square. Cakap balik kat orang bawah. Sebarkan. Tak apa, benda baik boleh sebar. Tak kredit tu abang pun tak apa. Tapi ingat, betul ke yang biasa? Biasa ke yang betul? Benda yang biasa, kalau salah, dia tak sepatutnya dibiasakan. Betul ke yang biasa? Bila dah betul yang biasa, baru biasakan apa yang betul. Okay? Yang ketiga, find your drive. Apa drive? Find your motivation. Tak kisah motivation apa. Wah, aku nak kaya, nak dapat bini lawa, nak pakai Ferrari, nak pakai Mercedes. Tak kisah. Setiap orang ada motivation dia sendiri. Tak salah. Sebab itu apa yang korang rasa. Macam abang, family. And sebab abang dah sponsored by Petronas dari Form 1. Abang rasa, okay, aku nak jadi CEO Petronas. Tanya anyone dalam Stadion 2011, semua tahu. Beli, dia nak jadi CEO Petronas. Abang tampal dekat majalah, dekat board untuk SPM punya, calon SPM. Memang nak jadi CEO Petronas. So, kena tanam dari awal lah. Abang nak jadi CEO, kita takkan tanam 2 tahun sebelum jadi CEO. Dia tanam dari awal. Jadi ke tak jadi, wallahu alam. Tapi, at least kita cuba ke arah tu. Okay. Okay, yang keempat, setback is your best friend. Maksudnya, rintangan tu, kegagalan, jangan ambil sebagai stopping point lah. Rugi kalau ambil stopping point. Itu sebenarnya satu hurdle je. Nampak batu, lompat batu tu, jalan semua lah. Jangan nampak batu, kita stop. Rugi. Belajar dari kenapa batu tu kat situ, macam aku nak lompat dengan selamat. Macam tu juga. Okay. Sebab abang dah bukti, abang boleh, takkan korang tak boleh. Abang pada tempat yang sama, apa laluan yang sama, cuma laluan korang ada 3 tahun ni. So korang ada masa. Ada 4 tahun, ada yang 3 tahun. Korang form 2 kan. Ada 3 tahun, ada 4 tahun, masa panjang je. Tapi kena gunakan sebaiknya. Okay. Okay, yang keempat, academic with co-curriculum. Co-curriculum, siapa kata tak penting tu menipu lah. Memang penting. Masuk mana-mana pun orang, kalau korang keluar orang kata PT3 ni tak penting lah, SPM lagi penting. Dah kalau sampai SPM, apa SPM tak penting lah, universiti lagi penting. Pada orang-orang yang cakap macam tu, diorang pun dah lalu semua tu. Kalau tak dapat PT3 bagus, macam mana korang dapat kelas yang bagus untuk masuk SPM? Kalau tak dapat SPM yang bagus, SPM tu tiket nak pergi mana? Pergi US, nak pergi Jepun, Awan tadi pergi London, Awan pergi US. Macam mana nak dapat tiket-tiket nak masuk ke scholarship macam tu kalau tak dapat SPM bagus? So orang yang kata benda tu tak penting tu, in a way menipu lah sebenarnya. Penting. So, kena tanam dari sekarang lah. Kau nak pergi mana? Okay, yang satu, kalau satu tips abang boleh bagi, korang form 2 mungkin korang tak fikir, tapi please ingat benda ni. Abang rasa satu, kalau orang tanya apa satu benda yang abang nak tukar waktu abang sekolah. Satu benda. Masa korang form 4, korang free sikit. Korang tak busy macam form 5, ada T2B, apa kelas tambahan selalu. Masa form 4, research apa yang korang nak jadi selepas korang form 5 atau masa nak kerja tu. Cari maksudnya apa? Masa abang dulu, abang tak fikir pergi CC. Kalau korang tanya Abang Wan, hari Sabtu outing, orang pertama dia nampak kat CC, abang dengan kawan abang seorang. Memang confirm. Maksudnya abang main game, main betul. Balik pukul 5 baru balik, 5:30 betul-betul nak tutup pagar baru balik. So main, waktu main lah, waktu belajar. Kan? So, waktu korang form 4, ada masa form 4 tu orang panggil honeymoon year. So nanti korang form 4, cari apa yang korang nak jadi, career yang rasanya possible. Kalau ada ayah engineer mungkin nampak, nak jadi engineer cahaya. So masa form 4 tu lah research, macam mana aku nak ke situ. So form 4 kita orang ruginya sikit lah, pakai abang lah, tak tahu orang lain macam mana. Abang tak research masa tu. Aku tahu nak jadi CEO, tapi macam mana the exact jalan paling spesifik nak ke sana. Aku kena ambil ni, aku kena jadi macam ni, kena ambil degree ni. Tapi alhamdulillah jalan tu
Allah bagilah. Tapi kalau korang dapat susun awal-awal macam Bawan cakap tadi, susun terus aktiviti korang, lagi cantik. Sebenarnya advantage kat korang. Sebab korang tak tahu lagi, korang dah tahu korang nak jadi apa, macam mana korang nak sampai situ. Okay, rasa tu je kot, dah lama pula ni. Okay, back to MC ataupun cikgu, ataupun ada any soalan ke? Wan nak sambung ke? Boleh situ, saya nak sambung. Sambung sikit, okay. Okay. Just to tambah kepada Abang Peli tadi, satu benda lah yang kalau Abang boleh ingatkan diri Abang juga, kalau Abang dah keluar STAR sekarang, Abang ingatkan diri Abang masa Abang Form 1 dengan Form 2, adalah pentingnya untuk kita letakkan attitude, and also attitude tu adab lah, adab dan juga akhlak depan daripada ilmu tu sendiri. Sebab kadang-kadang kalau kita fikir mengenai ilmu lah, bagi Abang ilmu bukan terhad kepada dalam kelas tu tau. Macam Abang Fazil cakap dia tadi, co-curriculum pun kira something yang penting juga. So adik-adik kena balancekan juga antara dua-dua ni. So bila ilmu tu, maksud Abang, katalah macam contoh paling senang sekali, adik-adik nak main basketball dekat STAR. So untuk capai ke ilmu tu, yang penting, yang pertama sekali adik-adik kena ingat adalah adab dan juga akhlak. Macam mana adik dapat ilmu tu. So macam mana cara dia? Respect coach, belajar betul-betul macam mana nak main basketball tu. And daripada situ bila nak aplikasikan main basketball tu, katalah macam ada kawan ajak main basketball. Kawan tu tak pernah main basketball, dia cakap, kau belajar main basketball tak? Adik pula dah join team basketball sekolah daripada Form 1 lagi. Lepas tu terus rasa, dia tak layak main aku ni. Sorry bro, aku busy. Itu kira kita hormati ke kita punya adab dan akhlak kita dalam berilmu? Sebab setiap ilmu yang kita ada ni, seeloknya kita share dekat orang lain. Tapi sebab kita rasa kita dah tinggi sangat, kita dah power sangat, kita tak nak share dekat kawan-kawan kita. And daripada situlah, macam Abang, satu benda yang Abang rasa silap lah dekat Abang dulu, sebab masa Abang daripada Abang Form 1 lagi, Abang tahu Abang tak boleh main rugby sebab Abang kecil masa tu, tak boleh main basketball sebab Abang pendek masa tu, bola sepak sebab Abang tak boleh main bola masa tu, semua sport Abang tolak tepi, satu je sport yang boleh main, kriket masa tu. Sebab tu Abang daripada Form 1 main kriket, tapi sebab masa tu dalam kepala Abang fikir pasal Abang je. Macam ada kawan-kawan Abang macam nak tanya, Wan, macam mana main kriket? Abang masa tu Abang tak entertain sangat lah, sebab Abang rasa macam, alah kalau korang masuk kriket bukan korang nak stay lama pun dalam kriket. So silap Abang lah, sebab masa tu bagi Abang macam tak cuba untuk hormati akhlak dan juga kepentingan untuk kita share benda yang baik dekat orang. So bila Abang Form 5, bila Abang jadi captain, Abang seorang je Form 5 masa tu, dan Abang pula captain masa tu. Abang rasa lah masa tu kita ada kebangsaan, kriket kebangsaan, tim Abang kalah nombor 3 masa tu. Sebab tu Abang rasa macam katalah kalau daripada Abang Form 1 lagi, Abang ajak kawan-kawan Abang main kriket sama-sama, daripada Form 1 sampai Form 5, mana tahu kalau boleh menang. And benda yang kecil macam tu, kalau adik-adik tengok daripada aspek lain, contoh macam dalam kelas, hormati cikgu. Kalau daripada Form 1, Form 2 lagi, adik-adik selalu kutuk cikgu dekat belakang, cikgu suruh buat kerja sekolah, adik-adik tak nak. Memang kalau Form 4 tu tak nampak lagi dia punya efek dia. Bila adik keluar nanti, keluar daripada STAR, baru adik tahu betapa pentingnya kita kena hargai cikgu-cikgu kita. So itu dikira sebagai akhlak dan adab lah. Dan juga kalau abang nak letakkan dalam skop yang besar lagi, attitude lah. Sebab yang pentingnya, as much as adik-adik patut tunjukkan semua benda tu, contoh macam SPM nanti, straight A+, apa semua, kat mana berkatnya semua benda tu. Sebab benda tu kita tak boleh nampak tau. So bila kita tak boleh nampak, kita tak nampak efek dia kat masa depan. So seeloknya kalau apa-apa pun, yang penting first, hormati ilmu, hormati orang mengajar, dan kalau kita boleh share ilmu tu, kita share ilmu tu ke kawan-kawan kita. Sebab kan kalau abang nak letak dalam konteks batch pula, sebab abang dulu penolong ketua batch, abang tak tahu kenapa abang dilantik penolong ketua batch. So semangat batch tu penting jugalah bagi abang. Dia bukan semangat batch yang sampai nak compare antara batch. Dia semangat batch untuk bantu kawan-kawan kita yang besar sama-sama dengan kita daripada Form 1 sampai Form 5. Dan itulah bagi abang resepi kejayaan batch kita orang lah. Abang tak tahu, tak confirm lagi macam mana. Tapi seingat abang,
kenapa batch kita orang berjaya daripada form 1 sampai form 5? Alhamdulillah, result SPM kita orang sehingga abang still maintain lagi. Adalah sebab kita orang semua, kalau ikut batch kita orang, kita memang rapat daripada form 1 sampai form 5. Kita orang tak pernah ada rasa macam, oh kau budak rugby, aku tak sepatutnya geng dengan kau. Oh kau budak yang tak main apa-apa, aku tak nak bercakap dengan kau. Tak. Sebabkan kita belajar, kita sama-sama membesar dekat start daripada form 1 sampai form 5 dah kita ketolong kawan-kawan kita. Abang ingat lagi, masa abang form 5 tu, kita orang 2 kelas pertama akan ambil setiap kawan kita orang daripada 3 kelas terakhir tu untuk jadi mentor. So semangat tu penting lah. Semangat batch yang kalau diletakkan dalam konteks yang betul, kita nak tolong kawan kita yang susah, kita sama-sama naikkan. Yang senang, kita sama-sama susahkan. Tak. Yang senang, kita sama-sama jayakan lah. So itulah yang abang nak ingatkan semua. Pentingnya kita hormati ilmu dan semangat berkawan dalam kita hidup dekat SBP, dekat STAR ni. Okay. Abang Peli ada nak tambah ke ada soalan daripada adik-adik? Ada tambah, betul-betul Abang cakap. Lupa, betul lah. Teringat lah Abang cakap kita ambil mentor. Memang betul. And suasana masa kita orang form 5 tu masa tu, bila ambil mentor tu, walaupun ada menti-menti mentor ni tak ada main sport pun. Menti dia captain rugby. So korang yang tak tahu apa ni, cuba fikir tu, imagine that lah for the first time. Macam mana dia nak belajar? Aku captain rugby besar kot. Kau benda dah, budak nerd. Tapi dalam batch, tak sepatutnya ada benda macam tu. And Alhamdulillah, batch kita orang tak ada benda macam tu. Captain rugby datang, weh ajar aku. Kau power kan? Tu belajar sama-sama. Dah lama satu kelas tu, dah tak nampak siapa kelas first, siapa kelas last. Dalam kelas tu dah campur lah. Sebab every time prep memang akan ada sama-sama. So bukan nak kata kita mengajar dia. Apa yang dia lemah, kita tolong. Tapi apa in a way, ada kan member yang tak main sport pun, dia ajak je main for rekreasi. Petang-petang riadah, tak ada masalah kan. So sebab sama-sama batch, tak sepatutnya korang tinggalkan masing-masing lah. So masing-masing kau lemah lantak kau, aku nak belajar, kau ada power sport lantak kau. Tak. Sebab bila korang keluar, orang-orang ni yang akan ingat korang balik. Korang keluar ke mana pun, kau kawan dengan ni Diorang akan ingat. Korang keluar mana pun, seorang kat TMB, seorang kat Petronas, seorang kat ExxonMobil, seorang kat EY, PWC, company-company besar orang akan ingat balik. Oh ni member aku. Okay. So sebabkan ada kawan abang seorang ni dah masuk, dia ada tips paling banyak sebenarnya untuk dia share dengan adik-adik. So okay lah, kita bagi masa untuk Abang Amin Hamidi. Silakan. Dia berjaya dah masuk. Okay, bagi Abang Amin. Tunjuk sikit muka mana Abang Amin ni. Housecap yang paling berjaya. Okay, Assalamualaikum. Lama tunggu nak masuk. Okay, so sekejap, tak tahu. Alright. So nak kata apa Introduce dulu, introduce. Introduce Kau tak kenal. Okay, hi. Nama aku kau mudah sikit. Alright. Okay, so hi, nama aku Amin. Orang biasa panggil nama sekolah panggil Ngaruk. Okay, so waktu sekolah dulu tak ada apa pula. Orang biasa je. So basically aku pun baru habis buat accounting. So sekarang ni as an accountant dekat private sector, specialist in agriculture punya sektor lah. So hari ni alhamdulillah Cikgu Liza, Cikgu Khairil ada, Wan ada, Lee ada. So hari ni just nak share lah more kepada soft skill Cikgu Liza kata more soft skill lah. So dari sudut akademik, of course kita bagi pada Peli lah kan. Memang itu dia punya niche area lah. And then dari sudut sasiah ke apa, then that is one part lah, kita punya ikon. Kalau daripada batch aku ke tak kisahlah apa pun, even dia pun Presiden Badar yang sebelum ni. So apa yang aku boleh share ini adalah more kepada kehidupan lah.
dalam kehidupan, mau kepada skill yang korang kena ada ataupun yang korang boleh kutip sepanjang sepanjang korang berada di STAR. Okay, so STAR ni dia uniknya dia sebab satu, kita sekolah lelaki je. So bila kau kenal kawan kau tu, korang kenal je kawan korang, maksud dia apa? Kawan korang tu atas bawah memang tu dia. Sebab tak ada perempuan untuk dia impress. Maksud dia kalau dia baik, memang dia baik. Kalau dia nakal, memang dia nakal. Tapi itulah, kita lelaki kot kan. So perkara-perkara tu sama. And benda tu dia sebenarnya dia macam satu perkara yang common lah. Right. So benda yang mungkin aku boleh share ini adalah more kepada satu benda yang aku tak sure kenapa. Tapi aku still boleh ingat benda tu dengan jelas hingga ke hari ni. Dan benda tu jadi lebih kurang 11 tahun lepas. 2010. Right. So, okay, kalau siapa-siapa ada soalan ke nak menyambut ke, boleh je tulis kat chat ke apa kan. Tak kisah. Right. So, siapa ni? Ammar Nasran. Batch tahun berapa? Batch tahun 2011. Satu dom dengan beli, satu dom dengan One Bat. 5 tahun. Okay. So, benda yang aku ingat, still aku ingat sampai sekarang daripada tahun 2010 almost 11 tahun sampai sekarang adalah untuk kau ada soft skill, dia bukan soal kepimpinan, dia bukan soal communication skill apa semua, tapi dia more kepada common sense yang korang kena ada. It's more to human sense. And then prinsip yang aku belajar waktu camp dekat waktu tu di Mosaic, aku ingat clear lagi waktu tu Cikgu Harry yang bawa kita orang pergi camp tu. Camp tu untuk penolong ketua rumah dan ketua rumah lah waktu tu. Aku penolong ketua rumah. Kesumar. Kesumar, yes. That is the word. So waktu camp tu, satu perkara yang dia ajar adalah untuk kau ada leadership skill, korang kena ada 5 perkara. So 5 perkara ni aku tak tahu kenapa, tapi aku ingat benda ni. Sedangkan bila aku belajar fizik semua aku tak boleh ingat. So tapi benda ni aku boleh ingat sampai sekarang. So fizik yang pertama yang aku boleh masih ingat sekarang adalah model the way. Maksud dia apa yang kau cakap itu yang kau buat. Sama juga konsep dia di STAR pun. Apa yang korang cakap itulah yang benda yang harus korang buat. Yang kedua, inspired the shared vision. Maksud dia apa saja yang korang buat, tak kisahlah kalau kata korang lead sekalipun ataupun kalau kata korang tak lead sekalipun, kalau you ada team, you mesti inspired your team with the same vision. Maksud dia semua orang kena tahu apa yang korang cuba capai. Korang mesti berada dalam satu lane yang sama. Sama juga kalau korang budak STAR, korang form 1 ke, korang form 2 ke, korang dom atas ke, korang dom bawah ke, prefect korang beli ke, prefect korang wambat ke, tak kisahlah dom korang berbeza sekalipun, tapi korang kena berada dalam satu kapal yang sama lah. And then korang kena tahu apa yang korang nak capai. So macam contohnya kalau cakap dari sudut korang kena kemas surau. So korang kena tahu, ini apa yang korang kena buat. Korang kena kipas ke, korang kena yang vacuum depan ke, korang kena yang main air dekat tempat ambil semayang ke, tu korang kena tahu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, challenge the process. Budak STAR, challenge the process adalah benda yang paling senang untuk dibuat. Maksudnya, kalau korang tak boleh melalui jalan A, korang mesti tukar plan kepada jalan B. Dan budak STAR mengenali budak STAR and then be a budak STAR 5 tahun, aku boleh kata challenge the process ni adalah benda yang bila cukup je korang 5 tahun, korang akan master lah. Korang akan macam otak korang cepat bertukar untuk tukar plan. So like macam katalah bila korang form 1, memang waktu tu memang korang akan macam like nak adapt lah. Tapi by right korang form 3, korang form 4, korang akan lalui proses-proses tu lah. Korang akan mula naik. Okay, bila naik je form 3 akan ada yang mula jadi prefect seorang setiap dorm untuk setiap house. And then naik je form 4, daripada prefect, daripada seorang dah akan jadi 4,
3-4 orang, daripada 3 tu dah akan ada seorang jadi penolong ketua rumah, dan naiklah. And then yang keempat adalah enable others to act. Maksud dia korang tak boleh bergerak sendirian, korang mesti bagi peluang pada orang lain sama. Dan last sekali, benda yang aku personally, bagi aku benda ni adalah antara benda yang terpenting daripada 5 ni, adalah encourage the heart. Maksudnya setiap kali korang capai sesuatu, korang mesti touch dia orang punya heart, dia orang punya hati. Sebab manusia, sikap dia yang paling utama adalah dia perlukan perhatian, dan kalaulah dia kata dia tak perlukan perhatian sekalipun, dengan ucapan korang cakap terima kasih, benda tu akan menyebabkan dia orang rasa dihargai. Dan aku percaya form 1, form 2 yang ada dalam ni, budak star utamanya lah, semuanya lah, yang masuk star dia adalah best of the best. Kebanyakannya mungkin ketua pelajar, dan aku pun bukanlah ketua pelajar waktu sekolah dulu, sekolah rendah, even sekolah rendah sekalipun. Tapi aku percaya benda-benda ni sebenarnya mungkin korang pernah dengar, tapi mungkin like itulah apa yang aku boleh share hari ni lah. So jawab soalan ni, lepas sekolah sambung belajar kat mana? Dulu lepas je sekolah aku sambung diploma perakaunan 3 tahun di UiTM, and then sambung kepada degree pun degree perakaunan, and then barulah Best student. And then barulah aku masuk buat professional paper IC. So alhamdulillah semua dah selesai, nak mencari pekerjaan sekarang. Masa abang-abang duduk hostel, biasanya abang tidur pukul berapa untuk elakkan mengantuk dalam kelas? Yang ni kena tanya. Susah nak jawab. Susah nak jawab ni. Tapi ni soalan ni mungkin kena tanya yang student, best student lah, beli one bat. And then satu lagi yang boleh share. Dalam hidup korang, terutama yang untuk yang tadi memang bagus lah, korang memang pulau teruskan. Tapi untuk yang nak mencari erti kehidupan, korang kejarlah apa yang korang minat. Be the best version of yourself. Korang tak akan pernah sama dengan orang lain. Yang power goalkeeper tak akan pernah power gila main striker. Sama je konsep dia. Dia tak akan pernah hari yang sama. So be the best version of yourself. Korang kejarlah apa yang korang minat. Macam contoh aku more to humanity work sekarang. Aku sangat minat volunteer. So aku kejar benda yang aku minat. Kita orang start, kita orang run, even kita orang founder and run, kita orang punya own NGO. So sama juga macam korang. Carilah apa yang korang minat, buat benda tu, and then be the best version of yourself lah, insyaAllah. Itu je lah. Ada soalan boleh tanya, insyaAllah. Lee boleh jawab. Pembat boleh jawab. Masa prep macam mana abang bagian masa siapkan homework dan gaji pelajaran? Prep buat apa? Allah, ini pun susah jawab ni. Tak abang bagi tips. Okey, Abang Wan. Bila abang jawab, sebelum abang bagi kat abang Feli. So soalan first yang abang boleh ambil, yang tidur pukul berapa untuk elakkan mengantuk dalam kelas. Maybe abang boleh cakap personality abang dulu sikit kot. Masa abang kat Star dulu, abang tak nampak diri abang rajin. Abang rasa abang malas dekat Star dulu. Tapi macam abang just stick dekat waktu yang memang allocated tu abang. Meaning to say, contohlah macam kalau cikgu suruh buat kerja sekolah, nak suruh siapkan by hari Isnin contoh dia, abang akan sebolehnya akan stay waktu petang untuk siapkan benda tu, so that abang tak payah buat waktu lain. Waktu prep, abang akan buat kerja tu, so that lepas waktu prep, abang tak payah fikir pasal benda tu. So, and masa tu, kenapa abang boleh buat macam tu? Abang boleh cakap sebab kawan-kawan abang juga. Sebab abang ingat masa tu, 2-3 orang lah yang selalu macam dengan abang kalau belajar ni. Abang Peli satu, and abang Amizal seorang lagi. Abang Amizal dia somewhere out sekarang ni. So kalau kita orang buat kerja, yang biasanya abang akan duduk dekat situ dan abang dengar dia orang belajar. So cara abang belajar, abang cakap, abang tak rasa abang pandai sangat belajar, tapi sebabkan abang duduk dengan budak-budak yang pandai,
dan budak-budak yang rajin belajar. So abang belajar daripada dengar apa yang diorang macam duduk discuss, apa yang diorang cakap. So daripada segi tu, sebabkan abang macam bila waktu prep, buat kerja, katalah prep 2 jam kan. Waktu malam, pukul 8 sampai pukul 10, katalah macam abang Peli cakap tadi. 8 sampai pukul 10 tu siap kerja, kalau siap dalam masa sejam lagi nak borak, borak lah. Tapi seeloknya, habiskan kerja waktu tu juga. Jangan cuba untuk extend kerja tu lebih daripada waktu lain. And kalau waktu tidur dulu, abang boleh cakap yang abang antara budak dalam dorm abang, abang Peli, abang Amin boleh cakap, boleh confirmkan juga. Abang selalu tidur awal sebab abang dulu ada masalah tak boleh tidur lambat. Sebab abang dulu biasa kena kacau macam kat Star dulu. So kalau abang tidur lambat, abang akan bangun pukul 3 dan abang macam biasalah nampak benda tu, nampak benda ni. So sebab tu abang akan selalu cuba untuk tidur awal. By macam waktu lights off tu, 11:30, abang akan biasanya budak first lah tidur kat katil tu. Okay. Soalan kedua, waktu prep macam mana abang bahagi masa homework dengan ulang kaji. Macam abang cakap tadi, target abang adalah untuk sentiasa habiskan homework sebab abang memang jenis yang malas nak go extra or go beyond the mark. So cara abang ulang kaji adalah dengan abang faham homework abang tu sendiri. Tu abang cakap, kalau cikgu-cikgu bagi adik-adik macam homework tu, adik boleh tengok contoh abang sebagai contoh terbaik. Abang buat bare minimum, abang just habiskan semua homework tu, and sebabkan abang duduk dengan budak-budak yang pandai, sebab tu cara abang belajar. And itu maybe eksklusif dekat abang lah, sebab cara abang belajar, abang lagi senang faham melalui mendengar. So kalau abang buat kerja, abang maybe tak faham juga. So cara abang nak faham, abang kena dengar orang lain cakap apa, and soalnya abang discuss lah. So kalau dalam kelas tu, selain daripada kita orang, zaman kita orang dulu kalau selalu main game, kita orang dulu ada Dota dulu. So selain daripada kita orang discuss pasal Dota, sebenarnya kita akan bergaduh pasal homework. Katalah macam cikgu bagi homework macam ni, kita orang akan, oh aku buat macam ni ke? Tapi tak tu, cuba kau buat macam ni. And melalui discussion macam tu lah, nampak je discussion tu macam mengarut apa semua, tapi macam tu lah cara abang faham dulu. So macam abang Peli cakap dan abang Amin cakap jugalah, setiap orang ada cara yang tersendiri untuk diorang belajar dan untuk diorang excel juga. So abang macam tak nak bagi general tips sangatlah kat semua orang, macam oh semua orang kena buat kerja macam ni, sebab lain orang lain cara. Tapi seeloknya masa form 1 dengan form 2 ni lah, kalau abang cakap awal, tak semestinya kalau adik-adik macam masa form 2 nombor 100, adik-adik tak dapat straight A+. Batch kita orang ada contoh yang terbaik, ada kawan kita orang yang pernah dapat nombor 100 daripada 142 dalam batch, dapat straight A's and dia fly overseas. Abang Amin dengan abang Peli tahu tak siapa tu? Tu antara contoh yang terbaik abang boleh cakap. Tak semestinya form 1 dengan form 2 tak pandai, sampai form 5 tak pandai. Dia just kena tahu cara je. So abang cakap, dekat Star ni, semua dah ada. Semua dah memang dah layout untuk adik-adik. Cumanya adik-adik kena first tahu diri adik. And kedua, apa step dia. Maybe abang nak tambah sikit lagi sebelum abang Peli nak bagi tips lain. Waktu sesuai untuk study and habiskan homework. Macam abang, waktu habiskan homework, macam abang cakap tadi waktu prep, waktu abang study, usually weekend abang memang tak study, abang memang malas sikit. Waktu study kita orang yang paling kita orang fokus, seminggu before exam, kita orang biasanya budak batch kita orang akan duduk dekat surau untuk sama-sama ulang kaji. And bagi abang itu antara memory yang paling abang ingat lah. Sebab setiap kali nak exam je, kita orang semua akan berkumpul and semua orang macam tanya soalan. Aku tak faham soalan ni, boleh tak explain kat aku tak? Masa tu memang kita orang tolak tepi lah, macam kadang-kadang kalau nak main sports ke apa, tolak tepi semua orang akan duduk sekali, semua orang akan, jom discuss pasal benda ni. Ya. Okay, abang Peli ada tips terbaik daripada pelajar terbaik. Dan abang Amin. Sorry, abang bukan pelajar terbaik. Second. Okay, Tiki Abang Wan, Tiki Abang Amin, memang tips tu sama macam abang cakap tadi. Nampak? Kita orang, Abang Amin tadi tak masuk masa kita orang cakap. Tapi dia masuk, dia cakap benda yang sama. Korang semua ada best version of yourself. Masing-masing ada style sendiri. Jangan risau kalau sekarang nombor berapa, nanti korang boleh jadi. Tapi pokok pangkal atas diri sendiri. Kena cari apa yang kau nak dan kena susun lah. Sebab cikgu boleh bagi tools, cikgu boleh bagi, okay,
Awak nak apa? Cikgu boleh tolong. Awak nak try pergi mana? Cikgu Kaira boleh bagi nasihat, Cikgu Rizal boleh bagi nasihat. Sebab kita orang melalui cikgu-cikgu yang sama. So kalau kita orang boleh pergi, siapa yang rasa nak pergi overseas, kita orang boleh pergi overseas. Abang Amin jadi pelajar terbaik UiTM Puncak Alam. Tanya Puncak Alam bidang akaun, siapa tak kenal Abang Amin? Mesti kenal. So be the best version of yourself, betul. Itu ayat paling terbaik lah orang boleh bagi. And tips Abang Wan tu betul. Surround yourself, duduk kat keliling orang-orang yang bukan kata pandai pun, orang yang at least dia nak belajar. Dia bukan buat tak layan, apa nak tak nak, lantak aku give up Give up tak sepatutnya ada lah. Sebab masing-masing kau keluar sekolah kena jadi orang. Tak kisah jadi orang pun, tapi kau kena jadi orang. Orang yang berguna lah. In any field that you feel more comfortable in. Any field. Tak kisah. Macam Abang cakap, minat NGO, pergi. Abang pun before masuk kerja, join NGO. Abang Wan pun ada. So, kita orang suka benda-benda macam tu. Tak ada masalah untuk korang join. So, macam mana kita boleh found the skill, nak kerja lagi, sambil belajar. Universiti ni nak carry je masuk NGO ni. Masa kat Star, sebab kita tahu, kat Star boleh je. Tengah main kriket, boleh masuk KRS, boleh masuk ni. Tiba boleh pergi bertanding wakil sekolah. Boleh benda tu. So, it's not impossible lah. Okay. Itu je kot. Nak bagi... Alamak, ada soalan? Raja Aman Nasran ni. Yang lain kau nak tanya pun boleh lah. Tanya sekali. Abang cakap masa outing pergi main game apa? Okay. Mungkin zaman korang dah tak ada, tapi tak tahu kalau ada lagi. Kita orang dulu, zaman kita orang gila Dota mungkin sampai sekarang lah. Masih top. Sezaman kita orang one yang satu game yang tiba-tiba naik dan meletup masa tu ialah FIFA Online lah. So memang FIFA Online tu dia membuatkan semua orang pukul 10, bukan 10 lah, 9.30 korang tengok. Dulu kita orang tak ada pagar besar macam korang kat belakang. Kita ada pagar kecil nak keluar. Depan bus stand nak keluar ke TC. So semua akan beratur. Batch kita orang antara yang awal lah. Dari form 1 sampai form 5. Muka yang sama akan ada kat pagar tu. Sampai Pak Guide dah tahu lah. Kadang-kadang dia orang baik sikit dia buka pukul 9.30. So 9.30 dah buka. 3-4 orang yang kat depan ni berlari pergi CC tak. CC Cyber Cafe lah untuk siapa yang nak pergi. So abang lah orang kedua kat situ. Orang pertama ada kawan kita orang Syafil Aksana nama dia. Abang selalu kalah dengan dia. Walaupun badan dia besar, abang kecil sikit boleh laju. Dia waktu pergi CC dia paling laju. Tiba-tiba dia laju. So Abang Wan dengan Abang Amin pun kenal lah. Memang kita orang satu dorm. So nampak? Masa nak main game, main lah. Masa outing cikgu tak marah pun kau nak main apa. Pergi lah main. Tapi dah masuk, ada masa yang allocated, masa prep buat kerja, buatlah kerja. Kan? Tak sepatutnya jadi masalah. Macam Abang Wan cakap. Abang pun sama, abang tak boleh tidur lambat. Abang pun tahu, lepas dia tidur, abang tidur. Kalau dia first rasa lights off, abang second lah. Sebab abang katil sebelah dia. So, dia pun tahu. Abang Amin mungkin tidur awal lagi. Sebab dia dah sumbat telinga, dengar lagu, dia dah tidur dulu. Tapi dia bangun awal lah, sebelum subuh. Kadang dia yang bangun dulu buka. So, nampak, dari situ pun dah tahu, masing-masing style lain. Member kita orang Amizal, dia waktu prep, dia kata dia tak boleh fokus. Tak boleh. Dia kata masa tu, masa dia berfikir. So dia fikir lah. Tapi waktu orang dah tidur, dia start buat kerja. And dia okay, tidur 4-5 jam dia okay. Abang tak boleh, Abang Wan tak boleh. Abang Amin pun mungkin boleh, mungkin tak boleh. Ada hari dia boleh, ada hari dia tak boleh. Ada hari dia memang mengantuk. So benda-benda macam tu lah. Jangan compare diri sendiri dengan orang lain. Compare nak ke depan tu, bestnya ilmu yang dia dapat nombor 1 sebab dia sini. Aku nak jadi macam dia, itu tak apa. Secara sihat. Tapi nak compare macam dia memang pandai, dia start masuk dah pandai. Korang semua masuk atas platform yang sama. Semua straight A. So what makes you think korang tak boleh keluar dengan sukses yang sama, kejayaan yang sama? Boleh. Okay. Tuan Abang Wan ada question. Abang Wan dom mana? Banyak soalan untuk abang. Dom apa Abang dulu house rate. Dom abang. Kita orang je kalau abang tak confirm macam mana sistem kita orang, macam mana sistem korang sekarang. Macam kita orang dulu form 1 kita akan duduk sekali. Form 2, form 3 kita akan duduk sekali. Form 4, form 5 kalau prefects dia akan jaga dom lain.
Tapi macam abang start daripada abang start form 5, abang jaga jam sama masa abang jaga form 3. Sama dengan abang Peli juga. So, abang tak ingat macam sebab batch masa bawah abang, form 1 akan ada form 1 yang duduk sekali dengan senior, ada form 1 yang duduk sekali sama batch juga. So, lain-lain lah. Tapi house yang abang duduk tetap house sama. House street yang dekat surau tu. Hopefully tak ada vandal yang nama abang lah. Abang rasa tak ada kot. Maybe lah. Ada soalan lain ke? Maybe soalan yang a bit unrelated to something yang macam a bit ke arah akademik ke arah sports ke. Maybe ada orang macam nak tanya, oh masa abang form tu dulu, apa abang fikir? Abang fikir, masa abang dah fikir nak berjaya macam sekarang ke? Abang fikir nak jadi house cat macam Abang Amin ke? Abang Amin daripada form 1 lagi jadi house cat. Tu tolak tepi cerita dia. Macam kita orang, macam abang dulu, macam abang cakap, goal abang masa form tu simple je masa tu. Abang just nak tinggi and sebolehnya abang tak nak keluar daripada top 10 masa tu. Alhamdulillah, sepanjang abang dekat Star, form 5, abang tak pernah keluar daripada top 30 batch. And so alhamdulillah maintain dalam top 10 lah. Macam abang Peli biasanya dia nombor kosong. So lain lah cerita dia. Bagi tips belajar online. Boleh ke abang Peli nak jawab soalan ni? Abang jawab dulu. Macam setiap tahun kan, ataupun setiap generasi dia akan ada halangan atau ujian masing-masing lah. Macam batch macam tahun kita orang punya, bagi abang lah, kita orang punya halangan kita orang atau challenges kita orang sebab masa tu daripada segi sekolah lah. Masa tu Star macam a bit fokus ke arah nak dapatkan SBT, sekolah berprestasi tinggi dengan sekolah kluster. So kita orang when it comes to belajar, sometimes kita orang macam kalau macam abang and Abang Amin kadang-kadang kita macam fokus dekat co-curriculum, kita orang macam tak belajar. So dia bagi abang macam adalah halangan dia tersendiri. Tapi macam untuk adik-adik sekarang ni sebab memang fokus banyak ke arah belajar online, belajar sendiri. So macam contoh yang abang bagi tadi kan, macam bila tak faham, ramai-ramai duduk sekali belajar. Maybe masa korang tak dapat nak rasa lah benda tu buat masa sekarang. Tapi tips yang abang boleh bagilah untuk belajar online adalah first, selalu set masa. Cuba korang imagine apa yang korang pernah lalui dekat Star. Contoh macam okay, waktu prep dekat Star, waktu petang adalah daripada pukul 2 sampai pukul 4.30. Seingat abang, betul kan? Lepas tu malam pukul 8.30 sampai pukul 10.30. So sebolehnya sentiasa letakkan masa tu sebagai masa untuk belajar. So jangan macam okay sebabkan aku duduk rumah, sebab tak ada prep, tak payahlah buat macam tu. Tu yang pentingnya kita ada susun atur so that kita tahu daripada kita punya kehidupan seharian kita, okay, time untuk aku belajar, time untuk aku main. And bila kita betul-betul, macam Abang Peli cakap tadi, kita betul-betul susun masa kita untuk buat satu benda tu, insyaAllah memang everything insyaAllah will fall into places lah. Okay, selain daripada tu, apa Abang boleh katakan, ini advantage lah bagi korang. Sebab time kita orang dulu, kita orang tak boleh akses kepada internet. So macam waktu prep, kita orang tak boleh pergi makmal komputer. Kalau budak pergi makmal komputer, biasa main game lah. Macam Abang Amin kot. So cara kita orang belajar memang daripada buku. Memang tak boleh macam buka phone. Masa tu memang tak ada smartphone apa semua lagi. So phone kita orang tu, biasanya either macam kalau ada awet tu, tegur awet. Kalau yang biasanya macam nak kacau orang. Tapi untuk kita orang memang kena belajar daripada buku. So buku tu bayangkan daripada kalau macam 200 muka surat, kita orang sendiri yang kena masing-masing lah akan ada note sendiri. Okay, macam ni aku buat note, ini yang penting. Lepas tu kita orang share sama kita orang. So itu cara kita orang masa tu. Macam masa korang, sebabkan semua benda ada dengan korang sekarang ni, so korang patut gunakan kelebihan tu, katalah macam subjek sejarah. Apa contoh benda yang penting dalam subjek sejarah? Tak semua dalam buku sejarah tu korang kena hafal. Bagi abang lah, korang kena tahu apa kepentingan belajar sejarah
And setiap chapter tu, apa setiap chapter tu nak cakap. Katalah macam chapter tu cakap pasal kemerdekaan. Okay, dalam kemerdekaan, apa 5 atau 6 benda yang jadi sewaktu kemerdekaan. Tun Abdul Razak, Tun Abdul Rahman, and then ada perjanjian. Perjanjian ada berapa? Ada 3 perjanjian. Perjanjian A, perjanjian E, perjanjian B, perjanjian C. Okay, perjanjian A cakap pasal apa? Perjanjian B cakap apa? Perjanjian C cakap apa? So bila korang belajar secara struktur macam tu, dan sebabkan korang ada internet sekarang ni, cara untuk korang cari information and confirmkan whether information tu betul ke tak, korang boleh type in je dan korang dapat jawapan tu. So korang sepatutnya gunakan peluang tu untuk korang buat satu nota yang korang boleh faham dan korang boleh hafal sendiri. Sebab bila korang buat nota tu sendiri, lagi senang untuk adik-adik faham apa yang nota tu buat, apa yang adik tulis kat nota tu. Maybe soalan, apa favourite subjek abang? Favourite subjek abang daripada form 1 sampai form 5 sama. Maths, maths, statistik, modern maths kot. So maths usually memang abang suka sebab abang tak payah fikir apa-apa. Subjek yang paling abang tak suka agama. Abang suka juga subjek agama. Subjek yang maybe abang ada problem dulu would be masa form 4, form 5 lah. Alhamdulillah form 1 sampai form 3 abang tak rasa ada any subjek yang abang tak boleh catch up. Form 4, form 5 masa tu dah ada physics, biologi dengan chemistry. So abang rasa masa tu biologi yang paling abang ambil masa lah nak faham. Okay, abang pass soalan lain ke abang Peli dan abang Amin. Asal Abang Amin boleh jawab kot. Tu sebelum kelas abang buat apa? Jawab. Sebelum kelas buat apa? Jawapan apa tu? Nak jawapan skema ke nak jawapan betul? Jawapan betul dia, kita siapkanlah kerja sekolah kita yang belum siap tu. Yang penting, korang masuk kelas, jangan pernah tak siap kerja sekolah lah. Siapkan kerja sekolah. Sebab kerja sekolah tu lah yang akan tolong korang untuk next class tu. Biasanya macam tu lah. Tapi ramai je budak-budak batch kita orang yang lain sebelum masuk tu adalah yang buat revision lah, boleh kata macam tu. Terutamanya macam AdMaths. AdMaths waktu form 4, nak cerita AdMaths ni, dia menarik tau sebenarnya. AdMaths waktu form 4, selaras 1, pertengahan, selaras 2, akhir tahun. 4 exam kan kita ada kan. So 4 exam ni tak pernah fail. Dia memanjang je dapat 40. Tak pernah jatuh 39 lah. Tapi alhamdulillah bila kita masuk je form 5, tak ingat dah dapat apa. Tapi basically dia akan waktu tu daripada 40 masuk je form 5 dapat lebih kurang waktu tu dalam 70, 80 sebelum kita secure and then belajar dengan ni lah, Bawan beli apa semualah yang power ni untuk kita secure A+ AdMaths dalam SPM sebenar. Dan bila korang masuk je waktu form 4 dan form 5, sebenarnya dia memang totally different dengan form 1, form 2, form 3. Form 1, form 2, form 3 memang korang akan belajar and then benda tu macam mudah faham dan mudah absorb lah. Tapi bila korang masuk form 4 dan form 5, satu subjek tu agak heavy sebenarnya. Tapi dia lebih menarik daripada subjek form 1, form 2, form 3. Dia lebih kritikal yang perlukan korang untuk berfikir secara kritikal, terutamanya AdMaths. Dan waktu form 5, biasanya cikgu-cikgu AdMaths yang ada, Cikgu Iqbal, waktu tu kita orang ada Cikgu Iqbal dengan Cikgu Fuziah. Yes, Cikgu Fuziah. Waktu tu memang kita orang akan ada kelas yang kita orang tak boleh escape. Kita orang boleh escape perhimpunan, tapi kita orang tak boleh escape kelas tu. Dan kelas tu ada sebelum daripada perhimpunan ada. Boleh bayang tak macam mana otak korang fresh gila waktu tu untuk belajar. And then benda tu lah antara faktor yang menyebabkan benda tu subjek AdMaths tu mudah lah untuk masuk. Tapi nak katanya persamaan dia apa? Persamaan dia adalah bila korang kenal korang punya pattern belajar and then bila korang buat revision sebelum korang masuk kelas, memang ada perbezaan dengan korang masuk kelas like literally bawa buku modul masuk buat tak tahu. Memang korang kena ada lah rasa perbezaan tu. Terutama benda tu boleh portray bila result korang keluar. Dan percayalah, benda ni memang korang akan lalui.
And then korang akan fikir balik waktu 405, 3 tahun lepas betul lah. Ada seorang Muhammad tu beritahu macam ni. So, tapi korang akan lalui lah benda tu sendirilah. Tu abang beli. Abang dapat berapa? A, masa SPM. Ni soalan untuk siapa ni? Untuk dua orang ni memang confirm lah. Straight A, Moscow. Okay, so untuk aku dapat, alhamdulillah dapat 7A. B-nya pada fizik dan 7A 2B. Dan B-nya adalah pada B plus-nya pada fizik dan biologi. Sebab tu dah tak jadi engineer sekarang lah. Dan tak juga jadi doktor. Itulah sebab dia tak berapa ke sana lah. Dia menghala ke maths lah. So, saja je nak share kan. By the way, Abang Peli ni basically dia adalah first kawan aku dekat Star. Kita orang kenal sebelum kita orang masuk Star. Kita orang kenal dekat hotel sebelum tu. Tapi just nak share je lah kan. So tapi kebetulan keesokannya kita masuk register apa semua, then turns out rasa macam kenal. Rupanya memang betul lah. Dan benda tu daripada 2007 bulan 1 2007 sampailah sekarang. Memang dia rupanya menjadi idola ramai lah. Tak salah lah duduk bilik sebelah pun. Ada lagi tak soalan? Abang Peli jawab soalan tu. Sebab kan abang dah kena macam-macam tumahan dilemparkan ni. Abang nak membersihkan nama balik lah. Okay, betul lah. Macam abang cakap memang kita kenal before masuk lagi. Tiba-tiba boleh dekat hotel pun sebelah bilik, masuk pula sama, melekat lah sampai form 5. Okay, untuk soalan siapa nama? Aman Asran ni. Macam mana abang catch up balik pelajaran yang tertinggal sebulan? Okay, believe it or not, masa abang tak catch up masa form 2. Form 2 memang tak sempat nak catch up. Sebab masa form 2, abang rasa macam sains tu banyak benda-benda baru. Belajar pasal mata, belajar pasal dia banyak body parts lah. Abang ingat mata tu macam-macam sangat, kornea apa semua. Bulan 2 tu masa yang abang MC tu ialah masa tu belajar pasal mata. Subjek paling susah pada tahun tu. So memang susah banget catch up. Orang lain semua dah ke depan. Form 2 sampai ke sudah abang keluar pada top 30, top 40 lah. Nah, 40 lah masa tu, 40 plus. Abang ingat 42 kot masa tu. Memang sampai ke akhir tahun lah. Tapi start form 3, macam mana abang catch up? Satu, macam abang cakap ni, orang ni di alhamdulillah Allah tu kurniakan rakan-rakan batch yang memang sangat baik lah. So anyone yang korang approach, diorang akan ajar. So far abang tak 5 tahun tu tak pernah lagi abang pergi tanya soalan, diorang tak jawab. Akan ada member yang jawab. Bukan akan dia member jawab, member yang kau tanya tu akan jawab. Kalau dia tak dapat jawapan pun, dia cakap, aku pun tak sure lah, jom tanya lagi seorang. Dia dengan kau akan pergi sama-sama tanya orang tu, sampai dapat jawapan yang betul. Kalau dua-dua tak sure, besok tanya cikgu. So, pada masa tu, form 2 tu, silapnya abang tak tanya orang. Abang cakap, aku dah terlambat ni sebulan. Abang drown in my own competition lah. Abang cakap, aku dah tertinggal lah, aku nak catch up sama orang. Sambil abang kejar tu, abang sendiri lemas. Tenggelam ke belakang, tertinggal. So yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Itu memang perfect lah untuk describe masa tu. So masa form 3 baru masa dah, kenapa aku nak kejar? Semua benda ni akan masuk masa PMR kat nanti. Form 1, form 2, form 3, masa tu kita orang PMR. Masa tu akan masuk masa PMR juga. So abang take a step back, day by day, sepanjang form 3 tu, abang kecap sikit-sikit. Abang start macam mana diorang belajar tu, abang ambil extra time. Masa prep, memang masa prep abang guna, belajar dengan diorang. Diorang tak buat kerja, tak apa abang tanya. Macam mana bahagian mata ni? Walaupun masa tu, itulah subjek form 2, diorang takkan tolak lah untuk mengajar. So, apa yang korang boleh terapkan dalam batch korang, cuba buat benda sama ataupun yang lebih baik. Macam mana? Macam tu lah. Orang tanya tu bukan menyusahkan atau buang masa korang. Bila korang ajar orang lain, korang lagi ingat. Besoknya korang ingat, aku pernah ajar diorang ni macam ni. Kita orang buat macam tu, to the level of sejarah. Macam tadi ada orang tanya sejarah kan. Sejarah sampai kita ada every 2 or 3 nights before exam kan. Kita bukan macam ada quiz tau. Okay, jom try tanya aku. Ngaruk
try tanya aku akan selalu buat macam tu. Anyone dalam batch tu memang akan go through benda sama. So to the point yang kita orang boleh tanya, apa nombor plate kereta pada muka surat 62. Orang boleh ingat to that level. Memang betul. Ramai-ramai boleh jawab dalam kelas. Oh aku ingat. Sampai tahap tu lah. So masing-masing ada cara sendiri, tapi itu one way yang korang boleh cuba lah. Kawan-kawan tu masing-masing ada kelebihan. Ada yang kuat ingat, ada yang aku senang ingat kat gambar, aku senang ingat bila aku baca. Masing-masing ada kelebihan sendiri. So gunakanlah benda tu untuk complement each other. Rugi kalau tak guna lah. So untuk soalan dapat berapa A tu susah nak jawab soalan ni. Tak ada. Okay, abang alhamdulillah masa tu one of the student yang dapat A+ lah. Alhamdulillah. Atas berkat guru-guru dan kawan-kawan yang membantu. Okay, apa lagi soalan? Bang, kalau SPM kita gagal, kita akan dapat belajar kat luar negara atau tidak? Dan kita akan dapat tak belajar di Universiti Malaysia? Okay, soalan ni abang try jawab lah. Kalau apa ni gagal, tak ada saya nak cakap memang orang kata SPM tu tiket. Tapi macam abang cakap tadi, ada cara untuk korang masih dapat belajar dekat Malaysia. Mungkin susah untuk ke overseas sebab mostly sekarang dia very competitive. Abang nak jadi realistik dengan korang. To be positive boleh, tapi realistically memang susah nak pergi overseas lah once ada gagal. Tapi itu tak maksud korang tak boleh belajar kat Malaysia. Kawan abang belajar kat Malaysia, SPM tak straight A, ada C pun. Belajar kat Malaysia, UiTM. Orang selalu cakap UiTM ni tak bagus semua. Belajar kat Malaysia UiTM dari diploma sampai degree. Kerja, gaji dia sekarang lebih 1,500 daripada abang. Sebaya. So, berapa A tu, belajar kat mana, tak menentukan korang tak boleh berjaya later. Ada orang dia late bloomer orang panggil. Dia berkembang lambat. Umur 20 baru dia berkembang. Otak dia baru dapat catch up laju. Masa sekolah aku nak main ni. So, benda-benda macam tu tak sepatutnya abang tak gelar tu sebagai failure lah. Gagal tu bukan failure. Itulah setback. Setback tu macam kena cubit sikit. Okay, terduduk. Kau tahu aku teruskan lah. Life must go on. Itu je. Okay. Mungkin Abang Wan atau Abang Amin nanti boleh tambah. Abang try tengok soalan lagi satu ni. Subjek apa yang abang lemah, macam mana abang bagi okay balik subjek tu, tuition ke atau study kat sekolah ni? To be honest, abang rasa Abang Wan dengan Abang Amin pun sama. Kita orang tak ada tuition dekat luar sekolah. Kita orang balik rumah, biasanya balik rumah untuk makan dengan tidur. Kodok tidur lah, sebab tidur memang tak cukup. Dengan makan. Abang Amin mungkin setuju lah. Sebab kita orang dua memang cari makan. Kalau boleh tambah kat Daniel Hall, kita minta tambah. Itu muka-muka biasa lah. So, untuk subjek lemah tu, to be honest, masa form 4 bahasa yang lemah on Maths. Tapi ruginya sebenarnya, Maths tu kita lemah sebab kita orang selalu dimomokkan Maths tu susah. Daripada form 1, form 2, orang cakap betul lah tu. Kau tunggu lah, kau senang lagi Maths. Maths nanti senang lah dapat satu, tunggu Maths ni. Kita dah biasa dimomokkan. So mindset tu, macam mana aku nak jawab dah tak tahu. Dan dia benda tu affect lah masa korang exam. Korang macam susah ni, mata jawab ni, orang lain jawab macam ni. Padahal member kau sebelah pun, sekali keluar result exam paling tinggi 60. Itu memang biasa berlaku lah. 60 dah macam weh, gila lah, legend. Boleh tabik lah macam tu. Padahal masa form 5, tak tahu macam mana, tiba-tiba rasa senang je Math ni, 80, 90 tu standard. Sebab apa? Kita orang belajar cara yang salah. So, cikgu-cikgu yang korang ada tu, cikgu yang sama kat kita orang ada. Cikgu Iqbal ada lagi, cikgu Zuraida ada lagi, now cikgu Suzana datang balik. Dia dulu lepas kita habis dia pindah kejap tu datang balik. Cikgu-cikgu ada, cikgu sama, cikgu Khairil pun ada masa tu. Nak kaunseling pergi cikgu Khairil. Siap boleh test motor cikgu Khairil dulu lagi. Ada R1. Now tak tahu ada lagi ke tak. Cikgu Liza sama, sampai cikgu Liza kita panggil Mak Uda. Sampai sekarang panggil Mak, tak panggil cikgu. So cikgu-cikgu yang ada korang ada sekarang, lebih kurang sama dengan kita orang. Cikgu Shannon, PKM korang adalah cikgu sejarah kita orang. And orang-orang yang ada kat situ lah cikgu-cikgu yang kita orang kira legend lah. Walaupun ada few yang bersara, cikgu Fuzia mungkin tak ada. Tapi mostly masih ada kat sana. So take advantage lah of cikgu-cikgu yang ni.
ini baru satu batch. Batch sebelum kita orang, batch lepas kita orang ramai dah yang diorang lahirkan yang dah lagi berjaya. Kita orang tak tahu nak consider dah berjaya belum. Tapi alhamdulillah lah so far rezeki yang ada. Tapi yang lagi-lagi berjaya pun dah ramai yang diorang dah lahirkan. Jalan yang sama, ilmu yang sama. Kita orang jalan tempat yang korang lalu. Even now rasanya korang punya ni lagi mewah. Kita orang dulu kadang toilet pintu pun tak ada. Sampai member kena jaga kat luar. Sekejap aku nak buang air sekejap. Tunggu kat luar. Pintu tak ada. Tak tahu macam mana kita main apa sampai pintu tak ada. Tapi pintu toilet tak ada. Bila air okey boleh tahan lagi kan. Macam mana kau nak buang air kalau pintu toilet tak ada. So itu tahap macam orang cakap tadi lah. Masa tu kita mau fokus nak dapatkan SBT. Batch kita orang boleh kata banyak berkorban untuk kesenangan adik-adik yang bawah. Untuk dapatkan kluster, untuk dapatkan SBT. Kenapa? Dapat kluster, dapat duit every year berapa ratus ribu lah. SBT pula 700,000 setahun. So apa yang korang dapat ni, korang ada dataran, apa dah ada, tak tahu korang ada apa mesin basuh ke tak. Tapi banyak benda-benda sekarang dah improve tu ialah hasil fikir abang-abang yang lama. So gunakan yang baik, jangan jahanamkan lah. So itulah kot, abang boleh jawab. Ada soalan lain? Abang Peli, Abang boleh ada tambah soalan sikit. kat situ. Kenangan manis. Jadi abang nak share kenangan manis abang? Kenangan manis masuk kat Star. Kenangan manis, senang jawab. Kenangan manis, abang rasa tak boleh nak sebut satu lah. Sebab banyak sangat. Bila korang keluar, tak tahu korang macam mana, abang rasa benda sama. Bila abang jumpa Abang Wan, jumpa Abang Amin, jumpa batch kita orang boleh korek balik benda daripada first day kita masuk. Ingat apa sekarang? Automatik keluar akan cerita benda sama. Jumpalah banyak kali pun. Apa reunion tahun depan jumpa lagi, reunion lepas tu jumpa lagi. Semua akan jumpa, gelak balik on benda yang sama. So banyaknya lah kenangan manis kita orang tu. Kenangan buruk pun kita tukar jadi manis. Kita orang dulu sampai digelar batch bateri. Kenapa bateri? Itu cerita lain lah cerita. Tapi ada benda nakal lah kita buat. Tapi tak semestinya benda nakal tu membuktikan korang jahat. Kita buat benda tu, kita tahu salah. Masa tu mungkin gelak-gelak kelakar, besok tu kena marah. Minta maaf kat cikgu. Cikgu marah pun, cikgu faham. Cikgu pun ada anak, bayar korang. Nakal tu biasa lah. Tapi jangan sampai jadi jahat. Maintain kat nakal. And then, aku buat salah, sorry cikgu, minta maaf. Continue macam biasa. Tapi nama tu melekat lah batch bateri tu. Tapi tak apa lah. Kita buat benda tu jadi fun-fun dia. Lepas tu buat gelak lah. Kenapa batch bateri? Tu nanti kita boleh cerita lah. Session lain. Okay. Soalan lain. Apa nama, macam mana nak rajinkan study? Ni abang, bagi Abang Min tahu Abang Wan lah. Abang tak rajin lah study. Okay lah, abang jawab sikit lah. Sikit je. Abang jawab sikit je. Okay. Abang tak tahu nak kata rajin ke tak study. Tapi macam abang cakap point abang nombor 3 je lah. Abang, I find my own drive lah, motivation. Motivation abang untuk orang yang macam abang ni, dari keluarga yang susah, kita rasa kita ni no room for failure. Tak boleh nak fail. Macam abang yang fail masa form 2 tu rasa dah serabut macam-macam. Sebab kita rasa kita ni harapan keluarga. Kalau orang-orang macam kita orang ni, bila fail rasa macam susah. Orang kat kampung dah berharap, apa aku fail kat sini, dapat sekolah, nama best-best, orang lain semua dah cakap, oh ni budak star. So harapan tu push abang untuk jadi better. Somehow boleh kata I survive under pressure. So biar orang pressure macam tu, macam okay, orang percaya kita boleh buat. So kenapa kita tak percaya diri sendiri kita yang kita boleh buat? Orang lain nampak lagi apa advantage kita. So abang gunakan benda tu lah untuk to my advantage, that abang tak adalah kira rajin study. For me, abang consider rajin study tu macam sampai stay out lambat, sampai 2-3 pagi. Abang tak boleh. Abang kena tidur cukup 8 jam. Ataupun 7 jam lah paling common. Abang Amin mungkin lebih. Tapi berjaya. Nampak? So atas masing-masing, macam macam tadi, abang guna masa tu, abang push diri sendiri untuk siapkan kerja sekolah. Sebab masa korang siapkan kerja sekolah tu, sambil tu korang belajar sebenarnya. Ada sebab cikgu bagi kerja sekolah. Bukan sebab saya saja. Cikgu bagi kerja sekolah sebab suruh korang
berlatih buat benda sama. Sebab advantage yang korang kena ingat, budak sekolah luar, diorang tak ada specific time. Okay, petang balik 2 jam ni kena prep buat kerja sekolah. Tak ada. Malam tak ada. Weekend diorang keluar pergi shopping mall ke apa. Tapi kita ada. So guna masa tu sebaiknya. Okay, so masa pun dah nak overrun. Abang Amin, Abang Wan, ada kata-kata terakhir? Sila. Siapa dulu? Abang Wan, sila. Maybe Abang boleh start dulu, lepas Abang bagi dekat Abang Amin. Maybe ini challenge Abang lah untuk semua. Abang challenge korang semua untuk korang buktikan yang korang boleh berjaya dalam korang punya definisi berjaya sendiri. Sebab contoh yang kau boleh nampak daripada session kat sini, macam adik-adik tengok ada 3 orang kat sini, Abang Amin, Abang Fazli, kita orang semua datang daripada sekolah yang sama, Sekolah Taufiq Abdul Rahman kat Ipoh, belajar 5 tahun dan Alhamdulillah kita orang ada dekat mana yang kita orang ada sekarang ni untuk kita orang cerita balik kita orang punya pengalaman, kita orang punya tips-tips macam nak berjaya apa semua. So abang utarakanlah challenge ni kepada adik-adik. Kalau adik-adik boleh ingat semua nasihat dan tips yang abang-abang bagi untuk malam ni, jadikan ni sebagai pedoman tak pun sebagai satu inspirasi untuk satu hari nanti 11 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, adik-adik pula yang akan bagi nasihat dekat generasi baru. So tu challenge abang untuk adik-adik semua. Apa yang adik-adik boleh ambil daripada session malam ni, gunakan dengan sebaiknya and jadi the best version of yourself. Macam mana Abang Peli dan Abang Amin cakap. Okay? Abang pass ke house cat kita orang. Abang Amin. Okay. Soalan tu nak jawab juga lah soalan kenangan manis ni. So basically ni dia menjawab sambil menutup lah. So basically dia sama macam Abang Peli. Tak ada satu pun kita tak boleh beritahu apa spesifik satu pengalaman manis tu lah. Basically dapat offer letter untuk masuk STAR dan sepanjang 5 tahun dekat STAR, itu pengalaman manis lah. Regardless ada benda yang terjadi tengah-tengah ke apa, tu perkara biasa dalam kehidupan. So just yourself, masuk STAR, enjoy hidup orang sebagai budak STAR, enjoy hidup orang sebagai setara. Yang penting belajar, main-main, waktu riadah jangan duduk dorm, turun main bola, orang nak main rugby ke apa, waktu hujan kalau main rugby ke main lah, tapi jangan sampai cikgu kejar lah, pandai-pandai lah. So maksud dia apa? Maksud dia korang kena create bond antara korang satu batch. Macam kita orang batch 2011, kita orang ada 142 brothers yang kita tamatkan, kita mula dan kita berjaya tamatkan 5 tahun. Tapi maksud dia kalau kata campur dengan yang ada yang keluar tengah jalan apa semua, maybe we have more than 150 brothers dekat seluruh Malaysia. So ke mana saja korang jejak kaki korang dekat Malaysia, korang akan ada brothers dekat mana-mana saja. Korang pergi mana tak kisah, korang pergi mana, Perlis, korang pergi Padang Besar beli jersey, tiba-tiba ada korang punya geng kat sana. Korang turun Johor, sehujung-hujung Johor pun mungkin korang akan ada geng kat sana. Dan itulah adik-beradik korang. Dan just korang ciptalah korang punya blood brothers punya bond, dan benda tu akan kekal sampai bila-bila, percayalah. Tak ada benda lain. Yang aku boleh kata, bila korang keluar dari STAR, korang akan jadi all boys, dan I am more than proud to be known as Staroba. Orang akan, bila orang tanya korang sekolah kat mana? Oh, aku rumah dekat Kelantan tapi aku sekolah kat Ipoh. Orang tak akan kata, korang budak mana? Kau budak SIS Orang tak sebut. Dia akan campak, oh budak STAR Dia akan macam tu. Walaupun dekat Ipoh tu banyak gila sekolah. Kenapa dia tak sebut SIS? Kenapa dia tak sebut Gunung Rapat? Kenapa dia tak sebut Anderson? Kenapa dia sebut STAR? Sebab tak tahu kenapa. Tapi sebab STAR is STAR. So macam tu lah. So akhir kata, again, be the best version of yourself. Enjoy. Terima kasih, Mak. Okay, Abang pun nak tutup sikit. Thank you Abang Amin, thank you Abang Wan. Apa yang Abang nak cakap, Abang Amin dah cakap, Abang Wan dah cakap. Abang pun nak tambah sikit lagi.
So ada cabaran untuk korang. Kalau korang masih ingat nak SPM nanti, try to beat lah kita orang punya batch. Kita orang every year akan tengok result SPM. Satu some kind of proud. Kita punya record ada. Treble satu ya. Record kita masih ada. Masih best terbaik SPM star. Tapi somehow kita orang sedih. Sebab mana junior yang nak beat kita orang. Even close. Dekat rapat-rapat pun okey lah. Tapi mana junior yang nak datang untuk beat record tu. So dua-dua benda akan rasa macam tu. So every year kita orang akan tengok. Imagine dah tua-tua umur 26, 27 masih tengok ranking SBP 10 terbaik SPM. Setiap tahun boleh tanya abang-abang ni. Setiap tahun dalam group batch kita akan tengok. Mana budak star? Takkan dapat top 10. So sayangnya dekat sekolah, walaupun kita tak jumpa pun korang, tak kenal pun muka seorang apa. Tapi itu bond yang korang akan cipta. So create your own memories, enjoy dulu kat Star. First 2 years mungkin susah lah kalau korang kat sekolah mungkin kena pergi cheer lah bagai. Tapi benda-benda tu yang korang akan ingat balik. Sebab korang buat cheer tu, korang buat dengan adik-beradik korang kat sana. So lepas-lepas tu akan ingat balik benda tu. So thank you. Ingat, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Hormat cikgu, minta doa mak ayah selalu, jangan lupa call, jaga hubungan dengan member, jaga hubungan dengan cikgu, jaga hubungan dengan semua orang, even makcik cleaner pun, kita orang, even dulu ada Pak Abu pun jadi best friend kita orang. Jangan kira dia siapa, dia pun manusia sama kita, hablum minannas, hubungan manusia kena jaga. Okay, itu saja kot. So thank you kan dengar malam ni, thank you Cikgu Liza. Ya, lain panggil Cikgu Liza. Thank you Mak Uda. Thank you Cikgu Khairil for jemput kita orang. Okay, Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Amin. Boleh dengar? Okey, Fazli dan juga Wan ya. Sebab sudi berkongsi malam ni lama daripada pukul 9 suku sampai pukul dekat pukul 11. Okey. Jadi cikgu harapkan semua perkongsian yang telah senior kamu beri, kamu boleh gunakan Dan cikgu nak petik sikit lah, nak quote sikit macam apa Abang Fadli mention tadi. Actually, kamu semua form 1, form 2 tak ada alasan untuk kamu tak berjaya. Kan? Tak ada alasan sebab everything semua dah diberi, semua dah di-provide dekat sekolah kan. Kamu ada jadual, kamu ada prep dan sebagainya. Kamu ada kelas tambahan kan. Kalau nak comparekan dengan sekolah harian, kamu nak kena cari tuition. Dan bila kamu sekolah harian, kamu petang, kamu tak ada jadual, kamu tak ada prep, kamu boleh buat ikut apa yang kamu nak buat. Dan malam pun sama, kalau kamu nak main game sampai tengah malam tak ada orang nak marah kan. Tapi bila you masuk asrama, semua dah ada jadual. Jadi kalau kamu ikut je jadual tu, termasuk waktu petang, kamu pergi koko dan sebagainya, weekend pun sama. Jadi tak ada alasan untuk kamu tak berjaya. Dan of course kamu kena tanamkan dalam diri kamu bahawa kamu walaupun kamu form 1 baru masuk, tapi kamu kena rasa bangga dengan title kamu sebagai budak star. Sebab macam abang Amin mention tadi, star ni kalau sebut dekat mana-mana pun orang akan tahu, orang akan kenal. Sebab sekolah kita dah lama, 1957 ditubuhkan. Dan sekolah kita banyak melahirkan tenaga profesional dan juga termasuk dengan menteri pun ramai kan. Kalau dalam kabinet sekarang ni kita ada lebih kurang 3 orang menteri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Tan Sri Anwar Musa, Datuk Seri Rizwan. Itu yang menteri, itu belum cerita CEO, belum cerita hakim Mahkamah Persekutuan, belum cerita ketua polis negeri. So bersepah. Dan itulah tujuan kamu masuk ke STAR sebenarnya, sebab untuk jadi orang ataupun untuk melahirkan tenaga kerja profesional jadi doktor, jadi accountant, jadi konsultan, jadi lawyer dan sebagainya. Okay? Jadi peluang dan ruang yang kamu dapat ni tolong gunakan baik-baik, sebab bukan semua orang berpeluang untuk masuk ke SPP. Cikgu selalu mention every year yang mohon untuk ke SPP beratus ribu actually. Beratus ribu tapi tempat yang diperuntukkan untuk budak SPP, untuk the whole SPP 69 SPP hanya lebih kurang dalam 8,000 plus. Jadi kamu yang dapat masuk ke SPP ni kena appreciate. Dan kamu boleh tanya mak ayah kamu malam ni kan, tanya dia orang
Adakah mak ayah kamu bangga bila kamu masuk ke STAR? Of course. Mereka akan cakap mereka bangga sebab anak dia terpilih masuk dalam sebuah SBP dan SBP yang premier, yang orang kata SBP yang ternama, yang terkenal dan sebagainya. Jadi jangan sia-siakan peluang luang ni dan ikutlah. Cikgu boleh katakan 3 orang senior kamu ni kenapa mereka berjaya sebab satu je. Okay? Sikap mereka, adab mereka, akhlak mereka kepada guru-guru sangat baik. Bukan nak puji Fazli, Amin dengan Wan, tapi cikgu kena beritahu dia orang. Sebab apa-apa hal pun sebelum you belajar, you kena ada adab. Okay? Tak kisah kalau kita tak pandai, tapi bila kita ada adab dengan cikgu, dengan orang yang lebih tua, dengan walhal ataupun dengan cleaner pun kita hormat, nanti keberkatan pun akan datang. Walaupun kita kurang pandai, tapi jangan risau. Tapi yang penting adab. Kalau bagi homework tu kena siapkan. Dalam kelas online kena attend walaupun tak ada siapa-siapa dekat rumah. Kamu kena kontrol diri. Kalau boleh bila kelas PDPR tu, kalau boleh on lah kamera kan. Itu semua adab. Okay? Jadi cikgu mewakili pihak sekolah mengucapkan terima kasih sekali kepada Abang Amin, Abang Fadli dan juga Abang Wan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan junior-junior malam ni. Jadi cikgu rasa setakat itu saja. Terima kasih. Cikgu serahkan kepada Cikgu Riza. Tahu tak? MC tadi dah hilang dah. Okey, sekarang pun dah dekat pukul 11. Cikgu rasa dah cakap semua kot. So, terima kasihlah untuk Abang Fazli, Abang Wan dan Abang Amin. Okey, ni semua Red House ni dulu. Tahun 2011. Okay. House Captain ada, Badar ada, seorang lagi macam-macam ada kan. Okay, so terima kasih lah kot. Tak ada apa dah kot nak sambung. Dah pukul 11 ni. Okay, terima kasih. Okay, thank you. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you. Thank you. Terima kasih abang. Thank you bang. Cikgu. Sama-sama. Fadli Amin dengan Wan tunggu je